Okay. So saya teruskan kepada Kepler's law Okay. Okay. Kepler's law of planetary motion. In astronomy, Kepler's law of planetary motion are three mathematical laws that describe the motion of planet in the solar system. Okay, it get from the German mathematician and astronomer that's named Johannes Kepler that discovered them. There are three laws described by Kepler. Tapi untuk kita punya pembelajaran kita hanya apply dua law sahaja, iaitu first Kepler's law and second Kepler's law. Okay. So ini adalah law dia. Law yang ketiga saya tak letak di sinilah sebab tak berkaitan dengan kita. So first law is the orbit of every planet is an ellipse with the sun at one of the foci. An ellipse is characterized by its two focal point. Okay. Dan another ataupun second Kepler's law is about a line joining a planet and the sun sweep out equal area during equal interval of time as the planet travel along its orbit. This means that the planet travel faster while close to the sun and slow down when it farther from the sun. Okay. Untuk Kepler yang pertama ni, dia describe kepada orbit planet tersebut, iaitu pergerakan planet tersebut. Okay. Untuk Kepler yang kedua, dia menerangkan pergerakan celestial sphere, pergerakan celestial body, iaitu pergerakan planet-planet lah, planet-planet di dunia ni lah. Okay. So yang nombor satu, dia memberi pengenalan mengenai laluan ataupun orbit planet. Yang nombor dua, dia memberi pengenalan kepada pergerakan planet. First, orbit planet. Yang kedua, pergerakan planet. Okay, dia ada, kamu boleh kamu boleh bezakanlah yang itu. Sebab apa? Soalan ni sekiranya keluar dalam exam, sekiranya kata describe first Kepler's law and then kamu explain mengenai 1 dan 2, saya pangkah. Okay, dia kata describe second law. Okay, second Kepler's law, kamu explain 1 dan 2 pun saya pangkah. Okay. Kalau dia kata describe first Kepler's law, kamu explain mengenai second Kepler's law pun saya pangkah. Kalau kamu letak dua-dua pun saya pangkah. Kalau dia minta first Kepler's law, explain mengenai first Kepler's law. Kalau dia minta second Kepler's law, please explain the second Kepler's law. Kalau dia minta, okay, describe first and second Kepler's law, okay, please letak dan explain secara detail, iaitu for the first Kepler's law, then buatlah ayat kamu, and then for the second Kepler's law, buatlah ayat kamu. Jangan main letak sahaja. Kamu nampak benda ni macam lebih kurang, tetapi dia sebenarnya adalah berbeza. So saya tunjuk dulu apa itu first Kepler's law. Okay. So Kepler's first law is the orbit of the planets are ellipse. Dia terangkan mengenai orbit tu sendiri. Okay. Orbit tu berbentuk ellipse. Okay. With the sun at one focus of the ellipse. Okay. Penting lah point ni, sun at one focus of the ellipse. Kenapa penting? Sekejap lagi kita tengok. Okay. An ellipse is characterized by two focal points. Kepler's first law is illustrated in the image shown above. The sun is not at the center of the ellipse. Dia tidak akan berada center of ellipse. Dekat sini pun dah terang dah. Okay. Sun at one focus of the ellipse. Bermaksud dia tak akan jadi center. Okay. Sebab ellipse ni dia ada mempunyai dua focal point. Okay. But instead at one focus. Okay. The planet then follow the ellipse in its orbit, which means that the Earth-Sun distance is constantly changing
as the planet goes around the orbit. Okay, Earth is closer to the sun called perihelion. Earth is far away to the sun is called aphelion. Okay, yang ni. Ini berbentuk elips. Ni kalau kamu tengok ni dia berbentuk elips. Kalau kamu tengok ini. Okay, ini berbentuk elips. Di mana elips ni dia mempunyai dua titik fokus tetapi matahari berada pada salah satu titik fokus. Okay? Dan tidak berada di tengah-tengah. Okay? So bumi akan beredar, okay, mengelilingi matahari, okay, melalui orbit dia. Okay? Di mana dekat sini dia akan ada dua titik. Satu titik yang paling jauh dengan matahari, satu lagi titik yang paling dekat dengan matahari. Okay? Titik paling jauh dengan kedudukan matahari dan titik yang paling dekat. Okay? Yang paling jauh kita akan panggil aphelion ataupun aphelion. Okay, kita akan panggil aphelion. Ini adalah perihelion yang paling dekat. Okay, dia ada 2 point. Aphelion and perihelion. Hasil daripada kedudukan matahari yang berada di salah satu titik menjadikan jarak ataupun distance daripada distance di antara bumi dan matahari berbeza dan sentiasa berubah. Okay, dia tak sama. Sebab apa? Sebab dia bukan berada di center pun. Okay, dia tidak sama dia punya distance dia ni. Okay, katalah dekat sini 5 km, 6 km, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and then dia kembali kepada 12, 11, 10 dan sampailah dia balik paling sikit, okay, 1 meter and then dia makin banyak. Maksudnya dia keep changing lah dia punya distance. Dia tak akan sama. Okay. Yang 1, 2, 3 ni saya bagi contoh. Jangan nanti kalau ditanya dalam soalan, kamu pergi cakap pula 1, 2, 3 ni. No, saya bagi contoh. Dia ada perbezaan jarak di antara matahari dan juga bumi. Untuk setiap point di atas orbit ni. Okay. And then dia ada 2 point di mana satu point paling jauh dan satu point yang paling dekat dengan matahari. Yang kita panggil aphelion dan juga perihelion. Okay. So ini adalah mengenai orbit. Bila ditanya mengenai first law ataupun first Kepler's law, kamu ingat mengenai orbit. Orbit tu berbentuk apa? Okay, orbit planet berbentuk elips. Okay, elips ni pula, kamu ingat pula ada 2 titik focal. So, matahari berada di salah satu titik focal. Okay, apabila matahari berada di salah satu titik focal, menyebabkan jarak antara matahari dan bumi tidak sama dan sentiasa berubah-ubah. Okay, and then apabila jarak sentiasa berubah-ubah tu, dia akan ada 2 point. Di mana point paling dekat dan point paling jauh. Okay, kedudukan jarak yang paling dekat dan jarak yang paling jauh di antara bumi dan matahari. Di mana yang paling jauh adalah aphelion, yang paling dekat adalah perihelion. Boleh? Dah conclude satu nota. Okay, tak perlu dah fikir banyak-banyak. Okay, kalau Kepler's law mengenai orbit. Okay, ingat dah Kepler's law mengenai orbit. Apabila mengenai orbit, kamu explain lah apa yang kamu tahu mengenai orbit planet tersebut. Okay, dia punya bentuk. Dia punya bila dah bentuk dia apabila bentuk elips, dia ada 2 titik fokus menyebabkan matahari berada di salah satu titik fokus. And then apabila matahari berada di salah satu titik fokus, menyebabkan jarak antara matahari dan juga bumi tidak sama dan sentiasa berubah-ubah sepanjang pergerakan bumi mengelilingi matahari. And then apabila berubah-ubah, akan ada satu point yang mana jarak bumi dan matahari yang paling dekat dan yang paling jauh. Yang dekat adalah perihelion,
Yang jauh adalah aphelion. Cukup. Okay, cukuplah full mark dekat situ kalau kamu explain in English, not in BM in English kalau kamu explain. Okay, itu adalah mengenai first Kepler's law. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada Okay, sekarang kita pergi ke second Kepler's law. Macam saya kata, kita dah tahu orbit, kita boleh tahu pergerakan bumi. Okay, so dekat sini the line joining the planet to the sun. The line joining the planet to the sun maksudnya antara planet ada kat, dia tak wujud pun, kita anggapkan dia ada. Okay, sweep out equal area in equal time. Maksudnya pergerakan bumi planet, okay, antara dua point, okay, dia akan mempunyai sama keluasan yang sama dan waktu yang sama as the planet travel around the ellipse. Sekarang kita tengok macam mana apa maksudnya. This means that the planet travels faster while close to the sun. Okay, slow down when it farther from the sun. Hasil daripada sweep up equal area in equal times ni menyebabkan kita boleh concludekan dia sebagai ada kalanya planet pergerakan planet adalah laju, ada kalanya pergerakan planet adalah perlahan. Okay? So macam nak tahu laju dan perlahan tu, kita tengok sekejap lagi. So when the earth move faster, bergerak laju, when it was near perihelion, and when the earth move slower, when it was near aphelion. Kita tengok ni. Okay. So kita ada ini matahari. Okay. Ni matahari, ini ellipse, orbit bumi lah. Kita tak panggil ellipse lah, kita panggil orbit. Okay. Ini adalah orbit dalam berbentuk ellipse dan matahari berada di salah satu titik focal di mana kita ada point yang paling hampir iaitu perihelion dan kedudukan yang paling jauh kita akan panggil aphelion. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, jarak dia, distance dia berbeza kan? Ni, distance ni dengan distance ni, juga distance ni dengan distance ni. Okay. D ni akan sama dengan D ni akan sama dengan D ni. Okay. Akan menyebabkan pergerakan dia, katalah kat sini, tunjuk. Okay. Earth berada di point A ke point B. Okay. Dan Earth apabila dia berada di point C dan point D. Point C ke arah point D, point A ke arah point B. Pergerakan ni, kalau dia mengambil masa sebanyak 10 minit, okay, dekat point C ke point D pun dia mengambil masa sebanyak 10 minit. Itu dia kata pergerakan dia adalah sama, in equal times. Okay, di mana dia akan menjadikan juga kawasan lorekan ni adalah sama. Okay, kalau ni 10 meter square, sini pun 10 meter square. Okay. Walaupun dia mempunyai radius ataupun dia mempunyai distance yang berbeza. Okay. Kalau kamu tengok kat ini mungkin 10 km, kat ini mungkin 5 km. Saya tunjuk contoh je tau ni. Dia ada pengiraan dia. Okay. So di sini mungkin 10 km, di sini mungkin 5 km. Tetapi radius dekat sini lagi panjang daripada radius di perihelion. Itu menjadikan apabila hasil daripada pergerakan hasil daripada pengiraan matematik di mana kita dapat area daripada point A ke point B ni adalah sama dengan area daripada point C ke point D dalam tempoh yang sama. Contohnya A ke B, C ke D, okay, akan mengambil masa 10
minit. Even dia punya jarak adalah tidak sama. So, bila kita tengok dekat situ, kita boleh katakan apabila dia bergerak A ke B ni 10 minit tetapi pergerakan dia adalah laju, pergerakan dia adalah jauh. Okay. C ke D ni mengambil masa 10 minit tapi jarak dia adalah dekat. Kita boleh katakan apa? Apabila dia mendekati perihelion, pergerakan planet akan menjadi slower. Apabila dia mendekati titik aphelion, pergerakan dia semakin faster. Okay. Jarak sikit, jarak, Allahu Akbar. Sorry. Okey, apabila dia mendekati perihelion, jarak dia akan faster. Apabila dia mendekati aphelion, jarak dia akan jadi slower. Okey? Boleh? Boleh tak? Ada soalan? Ada juga soalan. Bagus. Madam, Ya. Jauh dekat antara matahari dengan bumi, itu kan akan terjadi eclipse dengan gerhana bulan. Macam mana soalan lagi sekali? Apa tadi? Okay. Kan matahari ada jauh, ada dekat dengan bumi kan? Itu ke salah satu sebab yang boleh terjadi eclipse dengan gerhana bulan? Gerhana ni selalunya berlaku apabila bumi, bulan dan matahari berada pada satu kedudukan, satu garisan lurus. Di mana kita boleh nampak dalam tempat yang sama. Dia bukan hasil daripada distance. Kedudukan bumi, bulan dan matahari duduk pada garisan yang sama. Saya bagi contohlah. Okay, ni bumi, ni bulan, ni matahari. That's why yang baru terjadinya gerhana tu. Dia tak ada kaitan dengan distance. Oh. Okay. Jadi jadi eclipse boleh jadi pada bila-bila masa je lah. Asalkan bumi, matahari dengan bulan ada pada kedudukan yang sama. Macam tu? Ya. Tapi betul lah apa yang kamu kata tu. Tapi pergerakan bumi, bulan dan matahari ni dia ada pergerakan dia. Macam saya kata, ada waktunya dia berada kat sini, ada waktunya dia berada kat sini. Bulan mungkin berada kat sini. Okay, pergerakan tu bukan kita aturkan, tetapi telah diaturkan lah. Fahamlah kan? Maksud saya kan? Faham. So dia pada waktu-waktu tertentu barunya jadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Okay. Tapi nanti saya akan sembang balik lah kalau distance memainkan peranan dalam eclipse ni, dalam gerhana ni. Okay? Okay. Terima kasih, Madam. Okay, sama. So, saya repeat again. Okay? Saya ulang balik untuk second Kepler's law ni, di mana pergerakan bumi mengelilingi matahari, dia akan mengambil dia menghasilkan daripada point A ke point B dan point C ke point D, dia akan menghasilkan keluasan yang sama dan dalam tempoh yang sama. Apabila terjadinya perkara tersebut, so dia akan menjadikan apabila bumi berada di perihelion, so pergerakan bumi akan menjadi laju dan apabila dia mendekati, bukan dia berada, dia mendekati. So apabila dia mendekati kepada aphelion, dia akan menjadi perlahan. Saya tunjuk tu apa maksud saya mendekati tu. Okay, ni starting daripada contohnya point A, okay, dia mendekati titik aphelion kat tengah ni kan. Dia makin laju. Lepas tu dia makin kurang sikit, slow. Still laju lah, slow.
Makin slow. Lepas tu dia kembali kepada, maksudnya lagi dia mendekati kepada perihelion, lagi itulah dia akan lagi laju. Kalau dia mendekati aphelion, dia semakin jadi perlahan. Okey? Boleh? So selalunya orang katakan kalau nak ingat benda ni, dekat mana laju, dekat mana perlahan. Okay, dia kata kalau dululah pensyarah-pensyarah saya bagi sedikit analogi lah. Okay, contohnya kita berjalan. Okay, matahari waktu tu terlampau panas. Okay, of course lah kita pergi kelas pun tak adalah lenggang-lenggok kan. Kita akan berjalan dengan laju sebab nak elakkan panas tu. Tetapi katalah waktu tu, angin sepoi-sepoi bahasa, and then kita pun bergalaklah dengan kawan-kawan, bergurau dengan kawan-kawan tepi jalan sambil on the way ke kelas. Dia jadi slow. Itulah perumpamaan dia. So perihelion ni dekat dengan matahari, so that's why matahari semakin laju. Perumpamaan dia, bukan dia benda yang betul. Okay, boleh? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Itu adalah second Kepler's law. Okay, this is world season. Okay, boleh lagi tak masuk dah otak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So, this is world season. Macam saya sebut tadi, spring, summer, autumn and winter. Itu adalah general words lah. Di mana kalau kamu pergi mana-mana pun, kita akan belajar spring, summer, autumn and winter. Tapi yang belajar more kepada astronomi, yang relate kepada celestial body ni, dia ada sebutan lain bagi spring, summer, autumn and winter. Ada yang sama, ada yang lebih kurang. Okay. Macam saya kata tadi, memang kita akan ikut urutan. First, kita akan melalui spring, and then summer, and then autumn, and then winter. Kemudian patah balik pada spring. Dia tak boleh lompat-lompat musim. Musim dia memang berturutan. Okay. So hasil pada pergerakan bumi, yang dua pergerakan tu, okay, selain menjadikan siang dan malam, dan selain menjadikan kita punya kalender adalah setahun, okay, dia juga menjadikan kita mengalami world season, iaitu 4 musim, 4 season. Okay. The world 4 seasons are caused by the annual motion of the earth and the constant slanting of the earth axis against its orbital plane, iaitu ecliptic. Yep. The angular slant of the Earth axis with its orbital plane is about 66.33.5 minutes, and the slant is practically constant. Okay. Tadi saya bagi tahu kesengatan paksi berapa? Kesengatan paksi bumi. 23.5. 23.5 kan? 5. Sekarang kenapa dia sebut 66.5? Ni saya conclude lah 30 bersamaan 0.5 lah. Okay? Tadi yang first tu saya sebut 23.5. Sekarang kenapa kat sini disebut 66.5? Sebab wobbling. Sebab wobbling tu pergerakan dia. 23.5 ni pun sebab wobbling, 66.5 pun sebab wobbling. Okay, macam Hana Fahda sebut 90 degree tolak 23.5 degree. Yes, 90 degree tolak 23.5 degree adalah 66.5 degree. Betul tu. Tapi apa yang dimaksudkan dekat sini, so kata ini orbit, okay, orbit bumi. Itu that's why bila kamu baca buku, kamu kena baca words by words, bukannya conclude terus tengok sekali, and then kali kedua baca semua, dan kali ketiga fahamkan. Okay, so this is bumi. Okay, macam tadi saya kata, bumi adalah mempunyai kesengitan sebanyak 23.5 degree from vertical.
disebut from vertical. Bermaksud daripada vertical ni. Sebanyak 23.5 degree. Okay, vertical dengan orbit adalah 90 degree. So, the angular line of the x-axis with its orbital plane. Earth axis with its orbital plane. Ini orbit dia. Apa yang dinyatakan dekat sini adalah kesengatan paksi bumi daripada orbit dia. Okay, adalah 66.5. Benda yang sama, cuma reference dia adalah berbeza. Note yang first tadi, yang awal-awal slide tu, dia adalah refer kepada apa? Dia refer kepada vertical. Kesengatan paksi bumi ni, North Pole and South Pole ni adalah sengit daripada vertical. Ini maksud yang sama, cuma reference dia berbeza. Tadi reference dia adalah vertical. Ini kesengatan dia, reference dia adalah orbit. Maksudnya dia sengit daripada orbit ni sebanyak 66.5 degree. Okey, boleh yang tu? Boleh. So hasil pada kesengatan ni 23.5 dengan 66.5 ni daripada vertical dan juga orbit menjadikan dia adalah 4 musim. Dan pada masa sama bila menjadikan 4 musim, dia akan ada 2 titik, okay? 2 titik, dia terbahagi pada 2 titik iaitu equinox kita akan panggil dan juga solstice. Okay, equinox dan solstice. 2 titik equinox, 2 titik solstice. So dekat sini titik apa? Ini adalah titik equinox. Di sini adalah titik equinox. And then di sini adalah titik solstice. Di sini adalah titik solstice. Maksudnya ada 4 titik tapi 2 equinox, 2 solstice. Okay, jom kita tengok apa maksud equinox, apa maksud solstice. Kita pergi ke equinox dulu. Okay. The sun intersect at the equator in only 2 points. Okay, in only 2 points. Okay, these 2 points are called equinox. Ini equinox. Kenapa dipanggilkan equinox? Okay, the term equinox come from Latin. It means equal night. Okay, equal night ni apa? Malam yang sama. Okay. Daytime and nighttime are each 12 hour long at all location on the earth. Bermaksud keseluruhan permukaan bumi itu dia akan menjadikan setiap tempat mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam. Ini adalah termasuk dengan North Pole and South Pole. Okay. Kita tengok balik kat sini. Gambar rajah ni cukup mudah. Okay. Kalau kamu tengok kat sini, dia sengit kan? Okay. Kamu tengok. Dia punya kutub utara dan kutub selatan. Ni, kutub utara dan kutub selatan. Dua-dua ni adalah menghadap kepada matahari. Okay. Menghadap kepada matahari. Itu menyebabkan separuh daripada macam contohnya separuh daripada kutub utara dan kutub selatan ni. Okay. Kalau kamu, macam saya katalah, kalau ada limau kan ada dia punya atas dan ada dia punya bawah tu kan. Okay. Kalau kamu potong dekat limau tu, antara atas ke bawah tu, okay, separuhnya akan mengalami siang, separuhnya akan mengalami malam. Okay. Ni menjadikan setiap tempat ni akan mengalami 12 jam siang, 12 jam malam. Okay. Day, night. So ini kamu punya matahari. Okay. Setiap tempat ni daripada kutub utara sampailah kutub selatan dia akan mengalami 12 jam siang, 12 jam malam. Itu maksudnya equinox. Dan equinox ni terjadi kepada 2 tempat. Okay. So kita tengok 2 tempat tu dekat mana. Okay. Vernal equinox is happen in 21st March. And then autumnal equinox is happen at 23rd September. Tengok balik ni. So ini jadinya vernal equinox. Ini jadinya
autumn equinox. Okay. So ini dalam gambar rajah berbentuk orbit. Tapi kalaulah saya tunjuk gambar rajah secara ekliptik, okay, ni orbit kan. So kalau saya tunjuk secara ekliptik, okay, ini adalah celestial sphere. Okay, celestial sphere. Okay. Okay, atas ini adalah, sekejap atas ni adalah NCP, bukan Venice kan, NCP sebab dia saya tak melibatkan ni. Okay, di sini adalah bumi. Sekejap lagi saya tunjuk. Tak perlu. Okay, ini dia punya tengah-tengah kan. Okay, NCP, SCP dan Celestial Equator. So saya type siap-siap. Type dah labelkan siap-siap. NCP, SCP dan Celestial Equator. Dan kalau kamu tengok kat ini, dia mempunyai kesengetan daripada orbit ataupun ekliptik ni adalah sebanyak 66.5 degree dan 23.5 degree. Okay. So ini adalah celestial equator lah. Celestial equator pula. Earth equator. Okay, lebih 23.5 degree lah. Agak-agak lah nah. Saya tak ikut. Saya tak ikut apa nama? Saya tak ikut scale. Ni adalah ekliptik. Untuk ekliptik lah. Okay, bumi ada kat tengah-tengah ni. Bumi. Okay, ni bumi. Okay, ini adalah bumi. Okay, so ini adalah ekliptik ni pergerakan matahari selama setahun. So bila pergerakan matahari selama setahun, dia akan mengalami dua titik equinox dan dua titik solstice, di mana dua titik equinox tu berlaku di sini. Kedudukan matahari yang ni. Okay, anggapkan kamu statik. Dua titik equinox tu berada di sini.
Okay. Dia terjadi 2 titik equinox yang ni. Vernal equinox dan autumnal equinox. Okay. So, first is vernal equinox. Kita tengok dulu apa itu titik vernal equinox. Vernal equinox is the point on the ecliptic. Bermaksud sun berada di atas ecliptic when the sun cross the celestial equator. Ini apa? Celestial equator kan? Okay, bulatan ni. Betul? Okay, this is celestial equator. Dia kata vernal equinox berlaku apabila sun cross the celestial equator. Ini matahari merentasi celestial equator. Okay. So from south toward north. Yang ini adalah pergerakan matahari selama setahun, dan pergerakan tu kan yang berada di atas ekuator ni kan ada 2 tempat kan. So macam mana kita nak tahu dia adalah vernal equinox ataupun autumnal equinox? Kita tengok pergerakan matahari. Pergerakan matahari untuk vernal equinox dia adalah daripada south, nak pergi ke arah north. Dia daripada arah south ni kan sebelah south kan. Yang ini point sebelah north kan. Dia pergi ke arah north. So this is vernal equinox. Point dia sun cross celestial equator. Ni saya buat short form je lah. Sun cross celestial equator and from south toward north. From south towards north. Then in its annual motion, pergerakan tahunan dia matahari ni along the ecliptic yang warna merah tadi tu. It usually occur on 21st March. 21st March. Around lah kan? Lebih kurang. So this is ecliptic. Lentok ini. Ecliptic. Okay. So at that time the declination of the sun is 0 degree. Betul lah apabila matahari berada di atas celestial equator. Declination matahari mestilah 0 degree. Sebab apa saya kata? Sebab untuk declination celestial equator adalah 0 degree for declination. Semakin naik dia kepada atas, dia menghampiri 90 degree north declination. Semakin menghampirinya SCP, dia akan mempunyai declination sebanyak 90 degree south. So itu adalah vernal equinox. This instant is the beginning of spring. During this instant, the sun is said to be at vernal equinox. Yang spring yang ni adalah pada north hemisphere sahaja. Spring. Dia menunjukkan north hemisphere sahaja spring. Kita tengok kat sini. Bahagian north hemisphere sahaja yang spring. So, kemudian dia pergi kepada autumnal equinox. Autumnal equinox is happen at 23rd September. From 22nd June, the sun start to move southward toward the equator and will be exactly above the equator at about 23rd September. Bermaksud dia kata pergerakan matahari daripada north dia nak pergi ke south. Ini north kepada south. Ini south nak pergi ke north. And then dikatakan berlakunya autumnal equinox. Ni. Berlakunya point yang pertama berlakunya autumnal equinox. And then dikata sun cross sama juga sun cross celestial equator. Tengok ni.
southward toward the equator and will be exactly above the equator. Will be exactly above the equator at about 23rd September. So ini dia berlaku pada 23rd September. Saya letaklah 23 bulan 9. Okay. South toward north. Okay. Okay, 23rd September. Okay. And then the declination at this instant is 0 degree. This instant mark the beginning of autumn. At this instant, the sun position is at autumn equinox and the sun is crossing the equator on its way south along the ecliptic. So, 23rd September dan declination dia adalah 0 degree sebab berada dia cross kepada celestial equator, and pada north hemisphere dia akan berlakunya autumnal. Okey. Boleh yang tu? Boleh tak? Okey. So another dua lagi kedudukan adalah adalah solstice. Okay, apa maksud solstice? Solstice is between the date of two equinox are two other important date. They are called solstice. Solstice is the position where the sun reach its higher and lower point. Bermaksud dia menghampiri kedudukan paling tinggi dan kedudukan paling rendah. Maksudnya kedudukan paling tinggi, warna merah ni adalah laluan matahari. Kedudukan dia paling tinggi adalah kat sini je lah. Sebab apabila dia sampai kat sini, dia kena patah balik menurun. Okay. Kedudukan paling rendah dia adalah kat sini lah. Sebab once dia berada point sini, dia kena naik. Okay. Cuba tengok. From Latin word, the sun stop and still to change direction. Kalau kamu tengok ini, daripada south to north, dia cross equator and then dia naik ke arah north. Bila sampai dia paling kemuncak, dia kena change direction dia, maksudnya daripada north kepada south. Apa itu dia punya ni? Dia punya kita panggil apa? Solstice tu. Summer solstice and winter solstice. So kita akan ada summer solstice dan winter solstice. Summer solstice and winter solstice. Sebab saya dah nampak anak panah ni lupa. Okay, summer solstice dan winter solstice. Kita tengok apa itu summer solstice. After 21st March ni kan. After 21st March, okay, the sun move up north with its declination increase from 0 degree until it reach exactly above the Tropic of Cancer, iaitu latitude sebanyak 23.5 degree north. Bermaksud dia mempunyai declination, matahari yang dekat sini dia mempunyai declination sebanyak 23.5 degree north declination dia. Okay. Di mana berlakunya apa ni? Summer solstice. Kamu sekejap 1 minit je. Okay, sorry. So, saya akan cuba segerakan. So, dia jadi apa? Summer solstice. Okay. So, declination above ni on about 22nd June. So, berlaku kat ini summer solstice. Okay. 22nd June. Okay.
And then declination dia berada pada 23.5 degree north, di mana dia berada di atas Tropic of Cancer. Okay. Dan the declination reached by the sun is about 23.5 degree north. The instant is the beginning of summer. So kat ini akan berlakunya summer. Okay. Lepas itu, bila dah berlakunya summer, dia akan berlakunya autumnal equinox, iaitu berlakunya autumn. And then, next, dia akan ada winter solstice. Ni dekat north Semua yang saya cerita ni, musim yang berlaku pada North Hemisphere. Okay. Yang nombor ni, so dia akan jadi winter solstice. Okay, saya buat short form. Okay, bila dia berlaku ni? Okay, dan declination dia berapa? The sun move toward the south of equator and its declination beginning being south until it reach exactly above the Tropic of Capricorn at 23.5 degree south. So dia berada dekat sini adalah Tropic of Capricorn di mana berada pada declination 23.5 degree south. Okay. At about 22nd December, when the maximum declination reaching 23.5 degrees south, the instant is the beginning of winter and the sun is at winter solstice. Okay. Ni. North dia berada pada winter season. Okay. So dia berada pada 22 bulan 12. Okay, cukup dah setahun. Mula March. Okay. Mula 21 March, March, April, May, Jun. Lepas Jun. Lepas Jun apa? Julai, August, September, Oktober, November, Disember. Lepas tu tahun baru, Januari, Februari. Okay, boleh? Okay. Kalau tengok dekat sini, memang atas ni kita akan katakan dia sebagai bahagian North Hemisphere. Kita kata musim ni adalah untuk berada pada North. Tapi kalau dekat South, kat sini dia akan mengalami musim Go. Dekat sini akan mengalami musim Winter. Dekat sini dia akan mengalami musim Bunga. Di sini akan mengalami musim Summer. So kalau kamu tengok dekat sini, kan, Summer solstice, di mana bahagian utara dia akan mengalami waktu summer dan bahagian selatan dia akan mengalami waktu winter. Okay? Dan kalau kamu tengok kat sini, waktu summer solstice ni, North Hemisphere, negara yang berada pada North Hemisphere akan mengalami akan mengalami waktu siang yang lebih lama berbanding waktu malam. Dan di bahagian South Hemisphere, negara yang berada di bahagian South Hemisphere akan mengalami waktu malam yang lebih lama daripada waktu siang. Tetapi apa yang negara yang terlibat adalah bukan keseluruhan negara. Negara yang terlibat adalah negara yang berada di atas daripada 23.5 degree. Ini Earth equator. Ini 23.5 degree north. This is 23.5 degree south. Okay. Negara yang mengalami 4 musim ni, ya ini sahaja. Ini North Pole, ini South Pole. Negara yang berada di tengah-tengah ni akan mengalami hujan dan panas dan lembap. Itu sahaja. Okey? Boleh tak? Dan ini adalah sebaliknya. Okey, boleh?
So ini adalah gambar rajah kepada yang ni je penerangan yang saya bagi tadi lah. Okay, boleh ke tak? Ada soalan? Boleh, madam. Sekarang Boleh, kelas madam. apa? Sekarang tengah kelas apa? TBI. Pukul berapa? Oh 11, bukan pukul 10. Okey, tak apalah. Saya pun tak nak lah. Faham kamu mesti nak rehat kan? Okey, itu sahaja. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Tak ada eh? Tak ada, sekejap saya nak ambil attendance.